Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu kembali dalam kelas bimbingan perdana MPDCA. Okey, untuk pelajar-pelajar SPM 2021. Baik, kepada pelajar Muslim, kita mulakan kelas kita pada kali ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, kepada para pelajar sekalian, pertamanya kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana diberikan kita kesempatan waktu dan juga kesihatan tubuh badan untuk kita bersama-sama pada malam ini membuat ulang kaji dan pada malam ini kita teruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran matematik tambahan. Dan pada malam ini bersama dengan saya Cikgu Suhaimi bin Muhammad Tabi'i dari SMK Datuk Haji Abdul Kadir. Dan pada malam ini Cikgu nak bawakan perbincangan berkenaan dengan fungsi trigonometri Okey, Cikgu harapkan anda semua berada di kedudukan di tempat untuk yang sesuai untuk belajar Okey. Baik. Baik, kita teruskan di sini. Masa pun dah sampai kan, jadi kita boleh teruskan. Baik. Di sini cikgu akan gunakan slide sepenuhnya akan menggunakan slide. Jadi kamu bolehlah sama ada kamu nak tulis pun boleh ataupun kamu nak screenshot pun boleh Okey. Dan apa yang cikgu akan sampaikan ini adalah pada kategori yang sederhana sahaja sebab cikgu nak menyantuni semua lapisan pelajar. Okey, dalam kumpulan ni pastinya dalam grup yang ada ni pastinya ada pelajar yang bagus, yang cemerlang kemudian mungkin dan pastinya ada yang sederhana tahap sederhana dan juga ada juga kumpulan pelajar yang agak lemah Okey, jadi cikgu harapkan apa yang cikgu sampaikan ni akan dapat manfaat bagi semua pelajar. Jadi oleh itu cikgu akan pertimbangkanlah dari segi aras kesukaran di dalam perbincangan kita pada malam ini Okey. Baik. Kita lihat di sini secara sepintas lalu tentang konten bab 6 tingkatan 5 fungsi trigonometri dan cikgu percaya anda telah pun belajar bab ini Okey. Jadi kita review balik je lah. Baik, secara keseluruhannya apa yang dipelajari dalam bab 6 ini yang pertama kita mempelajari berkenaan dengan sudut positif dan juga sudut negatif. Okey. Yang kedua kita mempelajari tentang apa? Tentang nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Bila sebut nisbah trigonometri ada 6 sinus, cosinus, tangent, lagi apa? Secant, cosecant dan juga cotangent. Ada 6 nisbah trigonometri Okey, masa kamu belajar di peringkat lower form dulu kamu belajar 3 nisbah saja. Iaitu sinus, cosinus dan tangent Bila belajar admaths kita tambah 3 lagi. Okey. Baik, seterusnya kita mempelajari juga tentang apa? Tentang graf. Graf fungsi sinus, cosinus, tangent Okey, kemudian kita lihat kepada kesan kepada graf itu. Okey, bagaimana kalau sin 2x, macam mana kalau 2 sin x, kalau sin x tambah 1, apa dia kesan-kesan kepada graf asas dia tu yang itu kita pelajari. Okey, berkenaan dengan graf. Dan macam-macam lagi lah. Baik, seterusnya kita mempelajari tentang apa? Tentang identiti asas. Ada berapa identiti asas yang kita pelajari? Ada 3 identiti asas. Okey, seterusnya perkara yang kelima kita mempelajari tentang rumus sudut majmuk, rumus sudut berganda. Ada juga rumus sudut separuh Okey. Dan yang terakhir kita belajar aplikasi fungsi trigonometri.
Dalam tajuk fungsi trigonometri ini, konten dia agak besar ya, agak besar. Dan satu perkara yang ada dalam fungsi trigonometri ni apa? Iaitu rumus yang sangat banyak. Kan? Tapi jangan risau sebab rumus-rumus ini akan dibekalkan dalam senarai rumus. Kebanyakan dalam senarai rumus yang ada tu rumus-rumus fungsi trigonometri. Nanti soalan SPM ya, kamu akan dibekalkan dengan 24 rumus. Jadi dalam 24 rumus ini, kebanyakannya adalah rumus fungsi trigonometri. Okey, baik. Adakah malam ini kita nak membincangkan setiap komponen ini ataupun setiap subtopik ini? Sudah pastinya tidak, tak sempat. Jadi kita akan bincangkan satu item kecil saja, tetapi dia sangat penting. Dalam tajuk fungsi trigonometri ini, jangan sampai tak tahu perkara ni. Benda ni berada di mana? Berada di aplikasi fungsi trigonometri. Apa dia? Dia berkaitan dengan persamaan trigonometri. Okey, baik, bagi yang dah okey, boleh dengar saja. Jadi cikgu nak menyantuni pelajar-pelajar yang mungkin belum menguasai lagi. Cikgu mengharapkan kelas pelajar yang datang pada malam ini dia dapat mempelajari sesuatu. Kalau sebelum ni dia tak faham, dia akan semakin faham. Siapa yang dah faham, dia akan lebih memantapkan kefahaman dia. Dia akan cuba untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam menjawab soalan. Macam tu ya. Okey, jadi mungkin juga ada sebahagiannya yang baru nak faham malam ini. Nampak? Jadi yang hadir pada malam ini datang dalam pelbagai latar belakang. Jadi cikgu kena menyantuni semua yang hadir. Okey? Oleh itu cikgu akan ajar daripada bawah ya. Okey. Jadi kita akan bincangkan pada malam ini ialah persamaan trigonometri. Khusus yang ini saja. Kenapa ya? Kenapa? Boleh dikatakan hampir setiap tahun soalan berkenaan dengan persamaan trigonometri ini akan muncul. Dalam fungsi trigo ni, jangan sampai tak tahu menyelesaikan persamaan trigonometri. Cikgu nak pesan yang tu. Okey? Baik, jika kita ada masa nanti, cikgu akan bawakan sedikit lagi lah perbincangan lanjutan yang juga berkait dengan pembuktian dan sebagainya. Okey, kita teruskan. Okey, boleh snap lah gambar ni kalau nak snap. Okey. Baik, jadi pada malam ini kelas bimbingan perdana SPM 2021 untuk subjek matematika tambahan pada hari ini bertarikh 25 Oktober hari Senin ya. Kita akan membincangkan fungsi trigo dan objektif kita ialah menyelesaikan persamaan trigonometri dalam pelbagai situasi. Okey, itu objektif pembelajaran kita malam ini ya. Baik, untuk kita memahami penyelesaian persamaan trigonometri, dia ada beberapa perkara yang mesti kamu faham betul-betul. Yang pertama berkenaan dengan yang sedang dipaparkan ni. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan sudut putaran dan sudut rujukan. Sudut putaran ditulis sebagai theta, sudut rujukan ditulis sebagai alfa. Bezakan dua ini ya. Okey. Di sini cuba kita lihat ada beberapa situasi yang nak ditunjukkan di sini Okey. Yang ditunjukkan di sini. Garis merah ini, paksi yang berwarna merah ini dipanggil paksi putaran. Paksi putaran ini dia berputar dari paksi X. Dia paksi putaran ni, gambaran dia kalau kamu tak dapat gambaran paksi X ni apa dia? Paksi X ni dia umpama jarum jam. Paksi putaran paksi putaran ni umpama jarum jam. Jarum jam dia berputar dari pukul 12 dan arah dia mengikut arah jam lah. Tapi paksi putaran ini dia berputar dari pukul 3. Dan arah dia arah lawan jam. Okey. Baik, paksi putaran ini apa yang kita nak tengok ialah paksi putaran ini yang berwarna merah ni, paksi putaran ini sedang berada di sukuan yang kedua. Okey, dalam trigonometri ada istilah sukuan, kuadran.
Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, keempat. Itu semua tahulah. Okey. Dan pada ketika ini, paksi putaran ini telah membina sudut putaran. Ini adalah sudut putarannya. Jadi yang diukur dari paksi X positif ya. Okey, pada ketika ini, nampak? Pada ketika ini, terbentuknya satu sudut tirus, yang tercangkum antara paksi putaran ini dengan paksi X. Ini sudutnya. Sudut ini mesti sudut tirus ya. Sudut tirus acute angle yang kurang daripada 90 darjah. Dan sudut inilah dikenali sebagai sudut alfa yang kita kenali sebagai sudut rujukan. Itulah dia beza sudut putaran dan sudut rujukan. Okey. Baik, sekali lagi cikgu kata bagi yang dah tahu dah okey, tengok saja. Sebab cikgu nak menyantuni semua pihak ya. Okey. Dalam kes yang seterusnya ini, pada ketika ini paksi putaran sedang berada di sukuan yang ketiga. Fahamkan betul-betul ni? Pada ketika ini, paksi putaran ini telah membina satu sudut putarannya, theta. Inilah sudut putaran dia. Dan pada ketika ini, sudut rujukannya adalah di sini. Nampak tak? Jadi sudut rujukan ini dia merupakan sudut tirus yang tercangkum antara paksi putaran dengan paksi X. Di mana paksi putaran itu berada Okey, teruskan lagi. Bila dah faham kita boleh lajukan sikit. Sekarang paksi putaran berada di sukuan yang keempat. Pada ketika ini di sinilah sudut putarannya. Dan pada masa yang sama, di sinilah sudut rujukan dia, alfa. Nampak tak? Okey. Sekarang, paksi putaran berada di sukuan yang pertama. Kalau dia berada di sukuan yang pertama, di sini sudut putarannya dan di sinilah juga sudut rujukannya. Dapat beza tak antara sudut putaran dan sudut rujukan ya? Okey. Setakat ini kita boleh lihat perbezaan yang paling ketara sudut putaran dan sudut rujukan ialah sudut putaran dia ada arah dia. Arah putaran tu nampak? Semua kan ada tanda anak panah ni kan? Kenapa ada tanda anak panah? Sebab dia sudut putaran. Okey, tapi sudut rujukan pula dia sentiasa sudut tirus yang tercangkum antara paksi putaran dengan paksi X. Bukan paksi Y paksi X. Dalam jawapan exam nanti ramai juga yang mengambil sudut alfa itu dengan paksi Y. Dia salahlah nanti. Okey. Oleh kerana ini paksi putaran ya. Bila kata paksi putaran macam jarum jam tu kan. Dia boleh putarkan lagi. Dia tak terhenti satu putaran saja. Okey. Katakanlah di sini di satu putaran, nampak? Dia telah paksi putaran ini telah melebihi 360 darjah. Melebihi satu pusingan ya. Jadi maknanya sudut putaran dia yang inilah. Di sini memberitahu kita bahawa sudut putaran dia boleh melebihi 360 darjah. Okey. Dan lihat di mana sudut rujukannya. Kita lihat di mana paksi putaran itu berhenti. Dia berhenti di sini. Maka di sinilah sudut rujukan alfa. Okey. Baik. Paksi putaran. Berapa kali dia boleh berputar? Ikutlah berapa kali pun tak apa. Putar sampai jemu lah. Putar sampailah jemu. Tapi yang penting dia berhenti di mana? Dia tengok dulu. Dia berhenti di mana? Dia berhenti di sini. Maka pada ketika ini, inilah sudut alfa dia. Itulah dia sudut alfa dan sudut theta. Sudut putaran dan sudut rujukan. Jadi secara amnya di sini dapatlah kita rumuskan seperti ini. Iaitu sudut alfa akan berada di sini ya. Okey. Baik. So
Jadi dengan situ, maka dengan itu, okey, dapatlah kita katakan, ni dia, sudut rujukan alfa ialah sudut tirus yang tercangkum antara paksi putaran dengan paksi X. Okey, settle yang tu. Okey, boleh snap. Baik, seterusnya, ini cerita untuk menyelesaikan persamaan trigonometri tadi. Tahu yang pertama sudut putaran, sudut rujukan. Yang kedua kena tahu tanda disukuan. Yang ni biasanya pelajar hafal lah. Ada macam-macam cara nak hafal lah. Jadi kalau sinus, dia positif, positif, negatif, negatif, kosinus positif, negatif, negatif, positif, betul. Ini ramai pelajar yang dah hafal. Dalam pelbagai cara nak hafal tu, ikut masing-masing lah. Yang penting kamu tahulah positif kat mana, negatif mana bagi sinus, kosinus dan juga tangent tu. Okey. Okey, boleh snap. Next. Baik, ini adalah rumus-rumus yang diperlukan. Rumus-rumus yang diperlukan. Yang pertama ialah kita perlukan identiti asas trigonometri. Identiti asas, basic identity Okey, ada 3 di sini. Iaitu sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Tangent kuasa 2 theta tambah 1 sama dengan secant kuasa 2 theta, dan satu lagi 1 tambah cotangent kuasa 2 theta sama dengan cosecant kuasa 2 theta. Ini semua identiti asas trigonometri. Cikgu nak kena hafal ke? Nak hafal ni, kalau cikgu hafal yang pertama tu pun dah cukup lah. Yang lain tu kita boleh generate daripada yang pertama tu. Tapi tak hafal pun tak apa. Ada dalam senarai rumus. Okey, seterusnya rumus ni. Rumus sudut berganda. Yang pertama ialah rumus sin 2A. Iaitu 2 sin A cos A. Kemudian rumus cos 2A. Rumus cos 2A ni dia ada 3 Yang pertama, cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Yang kedua, 2 cos kuasa 2A tolak 1. Dan yang ketiga ialah 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Jadi kena ambil maklum di sini bahawa cos 2A ada 3 rumus kat sini. Jadi yang mana satu nak gunakan, kita akan gunakan mengikut kesesuaian dia nanti. Okey, selain daripada tu, pastinya kita perlukan tangent 2A. Tangent 2A ialah 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Dan satu lagi cikgu masukkan sini, ini adalah rumus biasa. Okey, tapi kadang-kadang kita terlupa yang ni iaitu tangent dia akan sama dengan sin per cos. Sin per cos sama dengan tangent. Okey, dengan rumus-rumus ini kamu boleh jawab banyak soalan berkaitan dengan persamaan trigonometri. Okey, next. Baik, kita buat sedikit aktiviti penerokaan di sini. Supaya kamu faham betul-betul apa yang dibincangkan dalam persamaan trigonometri itu. Baik, diberikan di sini sin theta sama dengan 0,5. Jadi sin theta sama dengan 0,5 ini dipanggil sebagai persamaan trigonometri. Jadi persoalannya ialah apakah nilai theta supaya kita dapat 0,5. Jadi kita ambil kalkulator. Okey, pertama sekali kamu tekan sin 30. Kamu tekan sin 30, siapa yang ada kalkulator tu sambil tekan sambil dengar, sambil tekan sin 30 kamu akan dapat 0,5. Kemudian kalau kamu tekan sin 150, dapat apa? Kamu akan dapat 0,5 juga. Kalau kamu tekan sin 360, kamu akan dapat 0,5 juga. Kalau tekan sin 510, kamu akan dapat 0,5 juga. Jadi maknanya untuk dapatkan 0,5 tu, kan, nilai theta itu boleh macam-macam. Boleh 30, boleh 150, boleh 390, boleh 510, dan bukan di sini saja, malahan ada lagi. Ada berapa banyak cikgu? Jawapannya tak terkira. Tak terkira banyaknya. Cikgu, kenapa dapat banyak sangat nilai theta ni? Sebab nilai theta ini adalah sudut putaran. Bila kata sudut putaran macam tadilah, dia boleh putar selagi tak berhenti putaran tu, selagi itulah kita akan dapat sudut theta tu.
yang akan menghasilkan 0.5. Faham Okey, jadi itulah situasi dia. Jadi yang kita nak belajar sekarang ni, macam mana boleh dapat 30, 150, 390, 510. Macam mana kita nak dapat ni? Tu persoalan dia, dan yang ini yang kita nak belajar ni. Okey, macam ni cara dia. Dengar elok-elok bagi yang dah okey, no problem. Dengarkan saja jadi siapa yang tak okey, yang baru nak faham malam ni, okey, fahamkan betul-betul ya. Macam cikgu kata tadi lah, tajuk ini memang boleh katakan tak pernah tak keluar lah persamaan trigo ni. Boleh kata macam tu Baik, jika sin theta sama dengan 0.5, okey, kamu ambil kalkulator. Ambil kalkulator, kamu tekan shift, tekan sin. Tekan shift, tekan sin. Masukkan 0.5. Okey. Nanti kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat 30. Okey. Sekali lagi kamu tekan shift, tekan sin, tekan 0.5. Okey. Kamu tekan sama dengan, kamu akan dapat 30 darjah ya. Baik, 30 darjah yang diberikan oleh kalkulator ini bukan nilai theta, tapi ini adalah nilai alfa. Ini adalah nilai sudut rujukan, bukan sudut putaran. Dan kalkulator dia tak akan bagi sudut putaran. Kalau dia bagi sudut putaran, berapa banyak dia nak senaraikan, memang tak tersenarai sebab banyak nilai dia. Tapi banyak mana pun sudut putaran, sudut rujukan dia akan ada satu aja. Jadi kalkulator akan bagi sudut alfa. Okey, itu langkah pertama dia. Kemudian kalau kita lihat di sini, sin theta sama dengan 0.5. 0.5 adalah nilai positif. Tadi kan, tanda di sukuan tadi kan. Saya rasa kamu dah hafal dah. Kalau sin positif berada di mana? Berada di sukuan pertama dan juga sukuan yang kedua. Betul? Okey. Jadi dengan itu, kita pertimbangkan di sukuan yang pertama. Kenapa kita pertimbangkan sukuan pertama? Sebab sin positif. Okay, pada ketika paksi putaran ini berada di sukuan yang pertama, pada ketika ini sudut putaran dia yang ini dan sudut rujukan dia juga yang ini sama. Oleh itu, apa yang dapat kita perhatikan ialah sudut tetanya adalah 30 darjah juga, sama macam sudut alfa. Itulah sebabnya dapatlah theta 30 darjah yang pertama ni. Okey, seterusnya kita tahu sin theta positif. Bila positif dia berada di mana? Dia berada di sukuan yang kedua. Bila berada di sukuan yang kedua seperti gambar rajah ni, okey, sudut alfa tu ada di mana? Yang ni kita kena tahu ni. Di sukuan yang kedua, sudut alfa berada di sini. Di sinilah 30 darjah tu. Maka sudut theta yang mana? Sudut theta yang ada di sebelah ni. Sudut putaran dia. Oleh itu sudut theta ini pastinya 150 darjah lah. Sebab 180 tolak dengan 30. Itulah sebabnya kita dapat sini theta 150. Okey, itu di sukuan yang kedua. Okey, bagaimana yang seterusnya? Adakah kita nak ambil ataupun nak pertimbangkan sukuan yang ketiga? Jawapannya tidak perlu, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab di sukuan yang ketiga sinus negatif. Kan? Jadi sukuan ketiga tak perlu dipertimbangkan. Okey, kalau begitu sukuan keempat, perlu tak kita pertimbangkan? Tak perlu juga. Kenapa? Sebab sinus di sukuan yang keempat bernilai negatif. Macam tu Baik, kita teruskan putaran tu. Tadi di sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, keempat kita tak pertimbangkan. Tapi putaran kita boleh putarkan lagi. Sekarang dia berada di sukuan pertama kembali. Tapi kan untuk mudahkan perbincangan, okey, kita panggil sebagai sukuan yang kelima. Sukuan tak ada kelima tapi untuk mudah perbincangan, kita kata di sukuan kelima menggambarkan kepada kita dia putarkan satu putaran. Okey. Jadi kalau dia berada di sukuan kelima,
Perlu tak kita pertimbangkan? Perlu. Kenapa? Sebab di sini dia akan positif. Kan? Jadi maknanya pada ketika ini nilai alfa dia yang ini. Okey, sudut theta dia yang mana? Sudut thetanya pastinya dah putar satu bulatan, kemudian ditambahkan dengan 30 ni. Jadi maknanya di sini sudut thetanya ialah 360 satu putaran ditambah pula dengan 30 darjah sini, maka dapatlah 390 darjah. Macam tu ya. Okey. Bagaimana pula di sukuan yang ke-6? Perlu tak kita pertimbangkan? Perlu, sebab di sukuan 6 juga sinus bernilai positif. Okey, kalau dia berada di sukuan yang ke-6, di mana alfanya? Alfanya akan berada di sini. Habis putaran dia, theta dia yang mana? Theta dia dah putar satu putaran, kemudian ditambahkan dengan 150 darjah ni tadi kan. Jadi theta ialah 360 darjah satu pusingan ditambah pula dengan 150 darjah, maka dapatlah 510 darjah. Okey, bagaimana dengan sukuan yang ke-7? Tak perlu sebab negatif. Sukuan ke-8? Tak perlu. Sukuan ke-9? Yes, kita boleh pertimbangkan. 10? Boleh. 11? Tak boleh. Begitulah berterusan seterusnya. Okey? Maka itulah sebabnya kita akan dapat nanti 30 darjah, 150, 390, 510 dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sehingga takat mana kita jemu memutarkan, selagi mana berputarnya pasti putaran tu, maka kita akan dapat generate nilai theta itu. Tak apa, unlimited, tak terhad. Itu sebabnya itulah sebabnya soalan persamaan trigonometri ini selalunya dia akan diikuti dengan domain. Nanti kita tengok. Baik, inilah dia aktiviti penerokaan kita supaya kita nampak bagaimana proses persamaan trigonometri itu dilakukan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Menyelesaikan persamaan trigonometri bermakna kita nak cari nilai theta ataupun nilai sudut putaran. Okey, boleh snap. Next. Dari segi konsep dia, itu saja yang cikgu nak terangkan tentang persamaan trigo. Cuma kita lihat sekarang ni beberapa contoh soalan supaya kita lebih mantap kefahaman tu ya. Okey, contoh soalan yang pertama. Selesaikan persamaan berikut. Bila kata persamaan, kata tugasnya ialah selesaikan. Bahasa Inggeris kita kata solve. Solve the following equation. Trigonometric equation. Tapi yang penting kat sini, nampak tak dia bagi apa ni? Theta antara 0 hingga 360 darjah. Jadi di sini memberitahu kita bahawa kita tak perlu pertimbangkan putaran tu banyak kali. Domain ini memberitahu kita putaran hanya perlu dipertimbangkan satu putaran lengkap sahaja. Boleh ya? Okey, tak perlu macam tadi kan kita buat putaran banyak kali kan. Tapi dalam kes ini tak perlu. Kerana apa? Kerana dia dah bagi dah domain kat sini. Jadi domain yang diberikan ni jangan dipandang ringan. Ada maksud dia. Okey, kita tengok. Sin theta sama dengan negatif 0.6018. Nak selesaikan. Bila selesaikan maksudnya nak cari nilai theta. Sudut-sudut theta tu. Okey, macam mana cara dia? Macam tadi juga. Sekali lagi ambil kalkulator, tekan shift, tekan sin, tekan masukkan nilai 0.6018 tanpa masukkan tanda negatif. Ingat tu, kalau kamu masukkan tanda negatif nanti tak jumpa jawapan nanti. Okey, tekan shift, tekan sin, masukkan 0.6018 tanpa tanda negatif. Negatif itu nak tunjukkan sukuan dia tu berada di mana. Itu ya. Okey, bila kita tekan nanti kita akan dapat 37 darjah. Tapi ingat di sini 37 darjah yang diberikan oleh kalkulator tu itu bukan nilai theta, itu nilai alfa. Baik. Apakah langkah seterusnya? Langkah seterusnya kita pun tengok di sini.
Diberikan di sini sin theta bernilai negatif. Jadi apa yang kita hafal, tanda di sukuan, bila sebut sinus, positif, positif, negatif, negatif kan. Itu kamu hafal dalam pelbagai cara lah. Macam-macam cara cikgu tengok kamu hafal Okey. Jadi nampaknya di sini dia kata sin negatif Okey, kalau sin negatif maka maknanya dia berada di mana? Dia berada di sukuan yang ketiga. Yang pertama, kedua, positif kan? Di sukuan ketiga. Kita pun buat gambar rajah ni, kita lukiskan paksi putaran dia. Kalau dia berada di sukuan yang ketiga, di mana kedudukan alfanya? Alfanya berada di sini. Habis putaran dia yang mana? Putarannya ada di sini. Nampak tak? Jadi macam mana cara kita nak dapat ni? Maknanya kat sini nilai theta ialah sini sampai sini 180 darjah, kemudian ditambahkan dengan alfa 37 darjah. Maka nilai tetanya ialah 217 darjah. Iaitu pada ketika paksi putaran itu berada di sukuan yang ketiga. Okey, adakah ini saja nilai dia? Tidak, ada lagi. Di mana? Di sukuan yang keempat. Perlukah kita pertimbangkan sukuan keempat? Jawapannya ya. Kenapa? Sebab di sukuan keempat sin positif. Di sukuan keempat sinus theta ataupun sinus negatif. Okey. Jadi kita kena pertimbangkan di sukuan yang keempat pula. Okey, di sukuan yang keempat, di manakah alfa? Alfanya berada di sini. Di mana tetanya? Tetanya berada di sini. Okey, nampaknya untuk dapatkan nilai theta ini, sudut satu bulatan 360 darjah, kita akan tolakkan dengan sudut alfa tu. Nampak tak? Jadi 360 tolak 37 dapat 323 darjah. Okey, barang diingat di sini cikgu tak tahulah, cikgu terangkan jelas kan? Tapi semasa exam nanti, ada juga sebahagiannya letakkan alfa tu di bawah sini. Tengok cikgu tunjuk ni, di bawah ni. Dia letakkan dengan sempadan dengan paksi Y ni. Habislah. Bukan takrifan dia. Dia mesti dibatasi ataupun tercangkum dengan paksi X. Ambil nota sikit di situ Bukan di bawah ni pastikan alfa tu betul. Okey. Sekarang ni boleh tak kita putarkan sekali lagi? Jawapannya tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab domain dah bagi dah tadi, iaitu theta antara 0 hingga 360. Dia bagi tahu bahawa putaran dia perlu sekali putaran sahaja. Boleh okey, macam itulah. Okey, bagi pelajar-pelajar yang baru nak belajar malam ni, cikgu harapkan kamu dapat apa yang disampaikan ya. Baik. Okey, boleh snap ke next. Baik, contoh kedua. Selesaikan persamaan berikut. Sama saja soalan dia. Dan dia beri kat situ ialah domain dia ialah 0 hingga 360 darjah. Okey, persamaan trigonometrinya ialah cos 2 theta sama dengan 0.3420. Okey, jom kita tengok. Baik, kita ambil persamaan ni. Macam biasa. Ambil kalkulator. Tekan shift dulu tekan shift. Kemudian masukkan nilai berkenaan 0.3420. Okey, tekan shift, tekan cos pula lah di sini cos, tekan cos contoh sebelum ni semua sin kan. Kita tekan cos tekan shift, tekan cos. Masukkan 0.3420 Okey. Baik, sebelum kita meneruskan penyelesaian ni, kita tengok dulu apa dia situasi yang membezakan contoh 2 dengan contoh 1 tadi. Setiap contoh yang cikgu berikan ini pastinya dia ada satu situasi yang nak dibincangkan. Satu situasi baru yang nak diketengahkan. Setiap contoh tu mesti ada. Okey. Dalam contoh yang kedua ni, yang membezakan dengan contoh pertama tadi ialah
di sini ada 2 theta, nampak? Kalau theta itu 0 hingga 360, erti kata lain satu putaran. Kalau ada 2 theta di sini, maka dia memberitahu kita, maknanya kita kena pertimbangkan 2 kali putaran. 2 theta di sini memberitahu kita bahawa putaran kena 2 kali. Nampak tak? Okey, jangan salah faham di situ. Kalau tidak, nanti kamu akan putarkan sekali sebab kamu tengok domain ini. Nampak? Domain ini nak nyatakan bahawa kalau theta itu dia perlu putar 1 putaran. Tapi kalau 2 theta, 2 putaran. Okey, clear? Baik. Langkah seterusnya sama je macam tadi. Okey. Dan kita lihat cos bernilai positif. Kita pun dah hafal cos positif di mana? Di sukuan yang pertama, di sukuan yang keempat. Itu kalau 1 putaran. Kalau 2 putaran, di sukuan yang kelima, di sukuan yang ke-8. Kan? Jadi maknanya nanti akan ada 4 nilai. Kita dah boleh agak dah kat situ penyelesaian dia. Okey. Kita pertimbangkan satu-satu. Ada pelajar tanya, cikgu, mesti buat ke gambar rajah ni setiap soalan ni? Jawapannya ialah bagi siapa-siapa yang baru nak belajar, siapa-siapa yang baru nak menguasai, lukiskanlah gambar rajah ini sebagai panduan. Tapi kalau kamu dah expert, tak perlu lukis. Ada juga yang tanya, sir, dapat markah tak sini? Tak dapat. Cuma dia membantu kita untuk menyelesaikan menyelesaikan persamaan ni lah. Okey, kita tengok di sukuan yang pertama. Okey, di sukuan yang pertama di sini nilai alfa. Dan di sini kan yang kita kata selalu tadi theta kan. Tapi dalam situasi ini sudut putaran ini kita akan tulis sebagai 2 theta. Understand? 2 theta ya. Okey. Jadi maknanya di sini 2 theta akan sama dengan alfa. Alfa dia lah 70 darjah. Okey. Kemudian kita bawa 2 ke kanan lah. 70 bahagi dengan 2 lah. Dapatlah 35 darjah. Okey. Adakah yang ini saja? Tidak. Ada lagi perlu kita pertimbangkan. Di mana? Di sukuan yang keempat. Kenapa kita perlu pertimbangkan sukuan keempat? Sebab cos positif di sukuan yang keempat. Okey, oleh itu di mana alfa dia? Alfanya di sini. Okey, sudut putaran yang mana? Putaran dia semua ni. Adakah ini sudut theta? Bukan. Ini adalah sudut 2 theta. Okey, jadi maknanya dekat sini 2 theta akan sama dengan 360 darjah. Satu putaran ni tolak dengan alfa. Dan kita ringkaskan, dapatlah nilai theta di situ. Okey, adakah dia terhenti di sini? Tidak. Macam mana cikgu kata tadi, semua dah faham kan? Kita perlu putarkan sekali lagi. Maknanya kita perlu pertimbangkan di sukuan yang kelima pula. Di sukuan kelima, di sinilah alfa. Okey, 2 tetanya di mana? 2 tetanya satu putaran dan ditambahkan sudut alfa ni. Jadi 2 theta itulah 360 darjah tambah dengan alfa 70 tu. Kita ringkaskan, dapatlah nilai theta. Okey, cukup ke? Tak, ada satu lagi. Di mana? Di sukuan yang ke-8. Okey, maka di sukuan ke-8, inilah dia alfa. Okey, di sinilah 2 tetanya. Kan? Dekat sini kira 2 kali putar lah. 2 kali putar ni jadi 720 lah. Jadi 720 tolak dengan alfa dia 70. Kita ringkaskan. Maka kita dapat 4 nilai theta. Dan kamu perhatikan 4 nilai theta ini semuanya terletak antara 0 hingga 360. Betul tak? Macam itulah. Okey, boleh Itulah dia contoh yang kedua. Dalam contoh kedua ni nak highlightkan apa? Jika adanya di sini 2 theta. Cikgu, kalau kat sini dia bagi 3 theta macam mana? Maknanya 3 kali putaran.
Kalau dia bagi 1/2 theta macam mana? Maksudnya separuh putaran. Macam tu Okey. Next. Contoh yang ketiga. Sempat nak snap ke? Okey, snap ya. Okey, next. Baik, contoh ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Kalau tadi contoh 1, contoh 2 tu, dia bukan lagi contoh soalan SPM lah. SPM memang soalan-soalan bonus lah kalau dibagi macam contoh 1, contoh 2 tadi ya. Okey, soalan ketiga ni, ini dah mula dah contoh soalan SPM. Soalan nombor 3 sampai akhir nanti, ni semua soalan SPM. Okey, baik. Macam mana nak jawab soalan ni? Soalannya berbeza dengan yang dibincangkan dalam contoh 1 dan contoh 2 tadi. Betul tak? Okey. Di sini, apa yang bezanya? Dia tak gunakan lagi theta. Nak guna theta ke, nak guna X ke, itu tak ada masalah. Ikut dia lah nak guna apa. Tapi bila kata selesaikan persamaan tu, maksudnya dia bagi apa? Dia bagi X kan? Maksudnya nak cari nilai X tu. Jadi X tu adalah sudut putaran dia. Maka langkah penyelesaian dia tadi tak macam lah contoh 1 dan contoh 2. Ambil kalkulator, tekan shift, tekan apa tu tak ya? Okey. Jadi di sini memerlukan apa? Macam mana nak selesaikan ni? Di sinilah diperlukan pelbagai rumus tadi. Kita belajar tadi tentang apa? Tentang pengenalan awal tadi. Kita dah ingat kembali tentang rumus yang sering digunakan. Identiti asas, rumus sudut berganda. Yang itu yang sering digunakan. Dan jangan lupa tadi cikgu ada tulis satu nota bawah tu, iaitu tangent dia sama dengan sin per cos. Ya? Okey. Jadi dalam konteks ini sebenarnya dia satu tricky saja. Di mana sebenarnya di sini kan kalau kita susun semula, persamaan ni kita susun semula, kita boleh tulis seperti ini. Nampak tak? Tolak sin kuasa 2x ni kita bawa ke kanan, kemudian cos kuasa 2x ni bawa ke sebelah kanan, maka kita dapat tulis seperti ini. Di mana sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Kita tahu sin per cos sama dengan tangent. Maka kita boleh tulis tangent kuasa 2x sama dengan 3. Nampak? Jadi tak semena-mena tak ada tangent pun kat sini, tak semena-menanya timbullah tangent pula kat sini jadi soalan ini memberikan satu pengalaman untuk kamu lah. Kalau soalan macam ni sebenarnya kita boleh susun atur dan kita boleh tulis seperti yang ditunjukkan ni. Okey. Matlamat apa? Matlamat ada dapat X. Itu jelaslah dari segi matlamat dia. Maka kita perlukan tangent X. Macam mana nak dapatkan tangent X? Kena buang kuasa 2. Bila kuasa 2 nak buang macam mana? Kita puncakan kuasa 2 sebelah kiri dan sebelah kanan kan. Kita punca kuasa 2, kita boleh tulis macam ni. Tapi jangan lupa jangan lupa apa dia? Kena letak di sini tambah tolak. Ramai pelajar yang tak tulis tambah tolak. Kalau tak tulis maknanya kamu akan dapat markah kurang nanti Okey. Di sini kenapa ada tambah tolak? Maknanya kat sini ada 2 nilai. Satu untuk tangent X sama dengan punca kuasa 2/3. Satu lagi lah tangent X sama dengan negatif punca kuasa 2/3. Macam tu Boleh? Okey, sekarang kan nak dapatkan ni. Tangent X sama dengan punca kuasa 2 bagi 3 ni kan. Nak dapatkan yang ni, nak dapatkan X daripada sini. Di sinilah memerlukan perbincangan kita di peringkat awal tadi, di sukuan mana dia berada tu. Di situlah keperluannya yang kita perlu faham tadi. Okey, jadi di sini kita kena pertimbangkan satu persatu. Jadi jika tangent X sama dengan punca kuasa 2/3, okey. Yang ini dia balik semula macam mana kita bincangkan tadi. Tekan shift, tekan tangent, tekan punca kuasa 2/3 sama dengan kita akan dapat 60 darjah. Baik, di sini cikgu nak bagi satu lagi petua Untuk sudut-sudut khas.
Untuk nilai bagi sudut alfa ke apa semua, untuk nilai sudut-sudut khas, kita boleh tanpa menggunakan kalkulator. Yang ini kamu ambil perhatian ya, ambil perhatian apa yang cikgu sedang cakapkan ni. Cikgu rasa-rasa lah betul, tak tahulah, target-target lah, rasa-rasa kan. Nanti soalan SPM tahun ni cikgu rasa kan dia akan melibatkan penggunaan ni. Sebabnya dalam silibus kita yang lalu tak diberikan penekanan ni. Silibus KSSM ni diberikan penekanan tentang segitiga ni. Cikgu panggil segitiga ni sebagai segitiga khas. Segitiga ini kamu tengok gambar ni. Ini adalah segitiga sisi sama. Sudut-sudutnya ialah 60 darjah, 60 darjah di sini. Okey. Di sini kalau bahagi 2 dia jadi 30 darjah lah. Ya, sebab sudut dia semua sama. Baik, kalau sudut sisi dia sama, kita letakkan di sini 2, sisi dia 2 unit, sebelah sini 2 unit, sini pun 2 unit lah. Tapi bila dah bagi 2 ni jadi 1 kat sini. Kamu hafal gambar rajah ni. Takut dibimbangin dia kata macam ni. Selesaikan ini tanpa menggunakan kalkulator. Dia kata macam tu. Ataupun menggunakan kaedah yang sesuai. Ataupun dengan menggunakan segitiga khas, cari ini ni. Dibimbangi, diletakkan syarat seperti itu. Jadi jangan sampai tak tahu adanya segitiga ini. Baik. Jadi di sini kita nampak tangent X ialah punca kuasa 23. Nampak? Punca kuasa 23 ni. Tangent apa yang dapat punca kuasa 23? Punca kuasa 23 per 1. Punca kuasa 23 per 1 maksudnya tangent 60. Maka dapat theta alpha 60 ya. Okey. Baik, seterusnya di sini maka nilai X tangent positif tangent positif di mana? Di sukuan pertama, di sukuan ketiga. Yang tu kena hafal, mau tak mau kena hafal. Kalau tak hafal memang susah nak selesaikan persamaan trigonometri ya. Okey. Jadi kalau dia di sukuan yang pertama maka X sama dengan 60, dia sama dengan alfa. Satu lagi dia berada di sukuan yang ketiga. Nampak tak? Sekarang cikgu tak guna dah gambar rajah tadi. Gambar rajah paksi X, paksi Y di sukuan, paksi putaran di sukuan yang ketiga, apa semua macam tadi kita buat kan. Di peringkat ini dah tak perlu ya. Okey, kita cuma ada bayangan saja. Kita dah tahu dah di sukuan yang ketiga. Ini adalah sukuan ketiga. Kita tahu 180 tambah 60 dapat 240. Okey. Ini kalau tangent X sama dengan punca kuasa 2 bagi 3 positif ya. Kalau tangent X sama dengan negatif, negatif punca 3, sama, dan cari alfa. Kalau dia tangent negatif di sukuan yang kedua, sukuan kedua ialah 180 atau 60. Bagaimana dengan sukuan yang keempat? Apa ni? Tangent negatif lagi di sukuan yang mana? Di sukuan yang keempat dah kan? Sukuan keempat ialah 360 tolak dengan 60. Okey. Jadi nampaknya di sini kamu kena gunakan imajinasi saja. Tidak lagi perlu melukiskan gambar rajah yang tadi maka inilah keseluruhan ini adalah jawapannya. Jadi kat sini kamu jangan expect bahawa nilai X itu mesti satu nilai saja. Tidak semestinya. Dia boleh lebih daripada satu. Dalam contoh ni ada 4. Okey. Okey, next. Cikgu harap kamu boleh faham dapat ikut sebab pertemuan kita tak lama jadi cikgu kena patutnya kamu jawab dululah apa semua. Kalau kamu rasa nak jawab dulu, nak try dulu pun boleh juga tapi masa dah nak ada 40 minit lagi. Baik, nanti soalan last cikgu bagi kamu try. Okey, selesaikan persamaan berikut. Dia bagi pula macam ni. Macam mana nak jawab ni? Ni yang lemah ni, ada cosec, ada cotangent semua ni. Ni yang lemah ni. Selalunya kamu akan fikir macam tu lah. Kalau soalan trigo ni, kalau sin, cos, tangent tu kamu okey lagi.
Tapi bila keluar second, cosecond, cotangent, dia akan serabut. Betul tak? Telah lagi kalau dia kata buktikan ini, buktikan, lagi serabut kan. Okey, tapi kamu jangan risau. Benda tu sebab benda tu kamu tak biasa lagi, itu saja. Ni benda baru kamu belajar kan, jadi tak begitu biasa lagi. Baik, nah sekarang cikgu nak bagi petua dia macam mana nak jawab. Baik, di sini kan, langkah pertama apa yang ditunjukkan di sini ialah cikgu telah menggantikan, cikgu telah menggantikan, Luqman kata mengerikan apa ni, cikgu telah menggantikan di sini cotangent kuasa 2x dengan cosecant kuasa 2x tolak 1. Alamak, kenapa cikgu gantikan di sini dan bagaimana cikgu dapat yang ni? Dia sebenarnya kita keluarkan salah satu daripada identiti asas. Itu yang cikgu kata tadi. Antara perkara yang diperlukan, antara rumus yang diperlukan ialah identiti asas. Jadi antara 3 identiti asas tadi, cikgu ambil yang ini. 1 tambah cotangent kuasa 2 theta sama dengan cosecant kuasa 2 theta. Okey, ambil yang ni. Maknanya kat sini, kita kena gunakan identiti asas ini. Cikgu, masa mana cikgu nak gunakan identiti asas ni? Situasi yang bagaimana kita nak kena gunakan? Okey, itu soalan dia kan. Jawapannya begini. Kamu tengok di sini kan persamaan ini dia bagi apa? Dia bagi cosecant, di sini cotangent. Nampaknya persamaan ini ada 2 nisbah. Okey, bila cikgu sebut nisbah, dia bermaksud dalam fikiran kamu bila cikgu sebut nisbah, maksudnya ialah sin, cos, tan, secant, cosecant, cotangent. 6 tu. 6 perkara tu, itu dipanggil nisbah. Nisbah trigonometri. Nisbah trigo. Orang panggil macam tu lah. Jadi bila cikgu sebut nisbah, itu maksud dia. Nak tengok di sini. Ada berapa nisbah? Ada 2 kan? Ada 2 nisbah yang berbeza. Iaitu cosec dengan cot. Okey. Jadi, strategi penyelesaiannya ialah kita cuba jadikan satu sebutan sahaja. Ya kan? Kita jadikan satu nisbah sahaja. Daripada dua nisbah ni, cosec dengan cotangent, kita cuba jadikan satu. Nampak tak? Cuba jadikan satu nisbah sahaja. Jadi macam mana nak jadikan satu nisbah saja? Itulah sebabnya cikgu gantikan cotangent ini. Cotangent kuasa 2, 1 bawa ke kanan, jadi cosecant kuasa 2 theta tolak 1. Maka cotangent ini digantikan dengan cosec kuasa 2 x tolak 1. Understand? Kenapa cikgu gantikan ni? Sebab nak jadikan satu nisbah. Tu strategi dia. Strateginya nak jadikan satu nisbah. Faham Okey. Jadi kalau kamu faham kenapa, maka bila kamu buat tu kamu tahulah ke mana sasaran dia, ke mana kamu nak pergi kan. Tapi kebanyakan daripada kamu suka memorize saja, hafal dia. Oh, soalan ni macam tu. Oh, kalau soalan ni kita buat macam ni Kalau soalan ni buat macam ni yang tu tak berapa smart lah. Kalau kamu berfikir macam tu, kamu cuma menghafal step-step saja, tak smart Kamu kena tengok kenapa step yang pertama dibuat macam ni. Oh, sebab nak jadikan satu nisbah. Macam tu kemudian kamu tanya lagi, cikgu kenapa nak kena jadikan satu nisbah? Sebab supaya mudah nak selesaikan. Kamu pun tak nampak lagi. Mudah nak selesaikan, kamu tengok susah aja. Kamu tengok susah sebab kamu tengok kosek ni yang jadi susah. Kan? Bila otak kamu tengok cosec X, macam Luqman kata tadi lah, mengerikan tu kan? Kan? Jadi jangan tengok kosek tu. Itu jadi susah. Habis cikgu macam mana nak bagi nampak senang? Buat macam ni. Cosec tu, kamu gantikan dengan satu huruf. So, nak pakai huruf apa? Huruf apa pun tak apa. Jangan pakai X saja. Sebab X dah pakai kat sini. Cikgu gantikan dengan M. Okey, kalau cosec ni digantikan dengan M, nanti dia akan jadi macam ni. Nampak tak?
Jadikan otak kita jangan tengok kosek dah. Otak matematik kita tengok ni 7M tolak 8 sama dengan 2. Ni kan dah persamaan kuadratik ni. Ini kan persamaan kuadratik. Kan persamaan kuadratik kan? Jadi otak kita tak rasa pelik pun dengan persamaan kuadratik. Ini perkara biasa. Betul tak? Yang pelik tadi, yang mengerikan tadi kata Luqman tu, itu bila kita baca sebagai kosek cotangent tu yang mengerikan. Tapi bila kita dah gantikan dia dengan M, relax pun otak kita pun kan. Takkan siapa takkan tak tahu nak selesaikan persamaan kuadratik ni kan. Faktolkan je lah. Faktolkan dapatlah nilai M. Settle kan? Senang kan? Jadi maksudnya kita gunakan strategi penyelesaian yang seperti ini. Kita gantikan, kita tulis tu let maksudnya kita gantikan cosecant X tu dengan M. Cikgu, kenapa cikgu nak ganti dengan M? Supaya persamaan ini mudah dilihat, mudah difahami, otak tak letih. Kan? Habis cikgu, dah dapat nilai M ni jawapan dia ke? Bukan. Bukan nilai M yang kita cari. Kita nak cari nilai X. Habis macam mana cara dia? Gantikan baliklah M tu tadi. M tadi kan cosec X. Gantikanlah. Jadi cosec X sama dengan 3/2. Satu lagi cosec X sama dengan 2. Luqman kata. Luqman kata, alhamdulillah dah tak mengerikan dah. Bagus. Macam tu. Cikgu harapkan kamu semua jadi macam Luqman, tak mengerikan lah. Tapi Luqman kena tengok sampai habis walaupun dah tak mengerikan supaya dapat markah penuh Okey, cosec X sama dengan 3/2. Satu lagi cosec X sama dengan 2. Jadi kita pertimbangkan satu-satu. Jadikan kalau cosec X sama dengan 3/2, kita nak cari macam tadi alpha. Tekan shift, tekan cosec. Mana ada di kalkulator cosec, mana ada. Kan? Tapi kita dah belajar dah. Di sekolah kamu belajar kan? Cosecant maknanya apa? Cosecant maksudnya apa? Cosecant ialah salingan kepada sinus. Jadi maknanya kat sini, cosecant itu ialah 1%. Kalau 1% X sama dengan 3/2, maka sin X sama dengan 2/3 lah. Nampak tak? Satu lagi sini. 1% sama dengan 2, maka sin X sama dengan 1/2 lah. Okey. Baik. Kalau tukar pada sin, barulah kita boleh tekan kalkulator. Okey, ambil, timbangkan satu-satu. Sin X sama dengan 2/3. Macam tadi. Macam mula-mula tadi yang kita belajar tadi. Tekan shift, tekan ni, dapatkan alpha. Kemudian ini adalah sukuan yang pertama. Ini adalah sukuan yang kedua. Kenapa cikgu ambil sukuan pertama, kedua? Ini balik semula kepada tadi lah. Sebab di sukuan pertama, di sukuan kedua, sin positif. Maka dapatlah 2 nilai X di sini. Kemudian kita pertimbangkan pula sin X 1/2 pula. 1/2. Tekan shift, dapat 30 darjah. Maka sudut X ialah di sukuan yang pertama, di sukuan yang kedua. Maka dapatlah nilai X. Oleh itu, ambil semua nilai-nilai ini, kita susun mengikut susunan menaik macam ni. Maka inilah dia jawapannya. Okey. Cikgu, kalau tak tulis susun menaik ni boleh tak? Boleh, sebab kamu dah dapat dah jawapan di atas ni tadi. Okey. Macam itulah Jadi kamu belajar sesuatu tak kat sini? Yang terutama sekali kat sini tadi gunakan satu perwakilan. Itu dipanggil gunakan perwakilan. Itulah cara yang smart kita nak selesaikan. Okey, next. Contoh 5. Macam mana contoh 5? Contoh dia ada 7 ada 7. Nanti ingat yang ketujuh tu kamu cuba buat contoh ni cikgu buat semakin level dia semakin tinggi Okey, selesaikan macam biasalah. Gini selesaikan. Alamak, ada sin, ada cos.
Cikgu kata tadi, kita daripada 2 nisbah, kita jadikan 1. Cikgu kata macam tu tadi. Jadi kamu pun dalam fikiran macam mana nak daripada 2 nisbah ni nak jadikan 1. Jadikan, macam ni cikgu bagi petua ya. Kalau kamu jumpa sin 2x macam ni, kamu mesti kena pecahkan dia. Mesti kena pecahkan dia. Cikgu pecahkan apa maksud cikgu? Maknanya kita gantikan sin 2x ini kepada, tukarkan sin 2x ini kepada 2 sin x cos x. Macam tu. Cikgu dapat daripada mana ni cikgu? Dapat daripada formula ni. Tadi kan rumus sudut berganda tu. Kan? Rumus sudut berganda tu kan? Kita pecahkan. Kamu pun dapat macam ni lah. Okey. Dah faham setakat ni. Kemudian tengok, macam mana cikgu kata tadi daripada 2 nak jadikan 1. 2 nisbah nak jadikan 1. Okey. Walaupun kita kata macam itu tadi, tapi dia tengok pada situasi dan konteks dia. Pada situasi tu. Bukan kata maknanya semua situasi macam itu, tidak. Okey, dia kan ada dalam pelbagai situasi. Objektif kita tadi apa? Menyelesaikan persamaan trigonometri dalam pelbagai situasi. Kan? Baik, dalam konteks ini, jadi prinsip yang kita pegang tu tadi nampaknya tak bolehlah digunakan. Iaitu, apa dia? Daripada 2 nisbah nak jadikan 1 tadi tu, dalam konteks ini, nampaknya tak boleh kita aplikasikan, implementasikan. Kenapa? Kat sini kita kena buat macam ni. Kat sini kan ada cos x, kat sini kan ada cos x, kita faktorkan keluar. Faktorkan cos x tu. Jadilah macam ni. Okey, maka daripada sini kita boleh asingkan, iaitu cos x sama dengan 0 atau satu lagi 2 sin x tambah 1 ini sama dengan 0. Okey. Jadi daripada sini kita ringkaskan dulu, dapatlah sin x sama dengan negatif 1/2. Nampak? Jadi maknanya dalam contoh 5 ini, dia memberi kita pengalaman untuk menyelesaikan apabila kita perlu melibatkan rumus sin 2a. Ini contoh soalan di mana kita memerlukan rumus sudut berganda bagi sinus sin 2a, iaitu 2 sin a cos a. Ini contoh dia. Boleh Okey. Tapi yang bestnya tu kan, nanti dalam exam dia dah dapat jawapan macam ni, dia pun garis, dia pun buat tanda tu lah. Dah tamat. Belum Belum, jangan sampai sini. Jangan sampai sini, dah tamat pula. Nanti balik awal. Orang lain tak siap lagi, dia dah balik awal. Dia ingat dia dah siap. Okey. Jadi, dia kena pertimbangkan satu-satu kat sini. Okey, pertimbangkan. Apa dia? Cos X sama dengan 0. Kalau cos X sama dengan 0, ini adalah sudut khas. Okey. Dalam sudut khas ni adalah adalah teknik dia untuk kamu hafal. Tak payah, dalam matematik ni kadang-kadang cikgu tak suka sangat kamu lebih kepada hafal tak menentu macam tu. Tapi perlu juga penghafalan tu dalam perkara-perkara yang perlu. Contohnya jika cos X sama dengan 0, ada setengah orang hafal macam ni. Tak bagus kalau hafal terus macam ni. Kamu gunakan graf, graf cos. Kamu akan jumpalah nilai ni nanti. Kalau guna kaedah tadi, tekan shift, tekan tu, kamu tak jumpa jawapan ni. Okey, yang kedua, jika sin X sama dengan negatif 1/2, ini kembali semula dengan apa yang kita bincangkan awal tadi. Tekan alfa 30 darjah, tengok sin negatif. Okey, kalau sin negatif berada di sini, apa di mana ni? Di sukuan yang ketiga, yang ni sukuan yang keempat. Kemudian kita ambil semua nilai ini, kita susunlah mengikut susunan menaik seperti ini. Itulah jawapan di contoh 5. Okey. Next. Assalamualaikum cikgu, nak tanya. Luqman nak tanya. Tanya Man. Formula atau rumus ada tak bagi dalam soalan atau kena hafal? Itu cikgu cakap awal-awal tadi Man. Rumus dalam soalan SPM, okey, rumus akan diberikan 24 rumus diberikan.
Okey, dalam tajuk kebanyakan dalam 24 rumus tu kan, kebanyakannya adalah rumus fungsi trigonometri. Macam tu jadi menjawablah soalan Luqman tu. Yang penting Luqman dah tak mengerikan mana. Okay, next. Nah, contoh 6. Selesaikan persamaan berikut. Macam mana Okey. Soalan 6. Selesaikan persamaan berikut. Okey, 7 sin X, 3 cos 2X. Okey. Untuk persamaan trigo yang seperti ini kamu tengok kalau ada cos 2X ke, sin 2X ke, kalau ada tangent 2X ke, kan? Kecenderungan dia mesti pecahkan dulu. Macam mana cara kita nak pecahkan? Kita gunakan rumus-rumus yang berkaitan. Ini rumus apa yang berkait ni? Ini adalah rumus sudut berganda, iaitu cos 2X. Rumus sudut berganda apa dia? Yang kita akan gunakan nanti. Kat sini kita gunakan 1 tolak 2 sin kuasa 2X. Tengok di sini. Ini adalah rumus sudut berganda bagi 2A. Ada 3 ni. Walaupun ada 3 pilihan, kita kena bijak memilih. Jangan memilih sebarangan. Okey. Di sini kan dia berbalik kepada prinsip yang kita cakap tadi, iaitu nak jadikan 2 nisbah jadikan 1 nisbah. Daripada 2 nisbah sin dan cos, kita usahakan supaya jadi 1 nisbah sahaja. Jadi cos ni kan, cos 2X ini kalau nak jadikan 1 nisbah sahaja, nisbah apa yang kita pilih? Mestilah nisbah yang sama dengan sini, sin X kan. Maknanya cos 2X ini perlu ditukar dalam sebutan sin X. Jadi kita pun tengoklah dalam rumus ini, maka yang paling sesuai, ambil yang paling bawah ni lah. 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Cikgu, kenapa kita tak pilih yang 2 cos kuasa 2A tolak 1 ni, cikgu? Kalau kita pilih yang ni, maka dia masih lagi melibatkan 2 nisbah, sin dan cos. Kan? Cikgu, kenapa tak gunakan yang pertama? Pun sama, kalau kita gunakan yang pertama pun jadi macam tu juga. Dia masih lagi 2 nisbah. Kita nak jadikan 1 nisbah. Cikgu, kenapa nak kena jadikan 1 nisbah ni kan? Sebab supaya mudah untuk kita selesaikan. Macam mana nak bagi mudah lagi? Gantikan sin X ini dengan satu huruf. Cikgu, huruf ni nak pilih apa cikgu? Pilihlah apa-apa pun tak apa. Kalau kamu pilih X, tak sesuai lah sebab sini dah pakai X. Nak pakai Y boleh tak cikgu? Boleh. Okey. Kemudian gantikan sin tu dengan P. Maka akhirnya nampak. Ini apa? Ini kan persamaan kuadratik. Kan semua orang tahu kan nak selesaikan persamaan kuadratik kan? Faktorkan je lah. Dapatlah persamaan. Dapatlah nilai P daripada sini. Kan? Tapi yang bestnya sampai sini nanti pelajar akan gariskan sini selesai dia pun tengok member sebelah. Apalah lambat sangat dia dapat awal selesaikan Sebenarnya dia belum selesai lagi. Baru separuh jalan. Dia bukan nak cari P, nak cari X. Oleh itu kita gantikan semula. Tadi kita tumpang sebentar je. Kita tumpang sekejap dia tadi. Kemudian gantikan semula dengan sin X. Okey. Jadi ada 2 lah situ sin X. Maka daripada sini kita selesaikan satu persatu. Macam mana cara dia? Macam tadi, mula-mula tadi. Tekan shift, tekan itu, tekan inilah. Macam-macam lah tadi. Okey, sin X negatif. Di sukuan mana? Di sukuan ketiga dan keempat. Ini sukuan ketiga, ini sukuan yang keempat. Nampak? Nampaknya di sini dalam penentuan sudut ni kan. Nampak? Dia dah kena expert dah di peringkat ini.
Jadi kita dah tak perlu lukis lagi gambar rajah. Tetapi kalau belum kuasai, masih lagi perlukan bantuan gambar rajah tu, silakan teruskan dulu ya sampai kamu expert nanti. Okey, begitulah juga dengan yang kedua, sin X sama dengan negatif 3/2, langkah yang sama. Okey. Baik, di sini kan, kalau sin X sama dengan negatif 3/2, kamu tekan shift, tekan sin, tekan 3/2, kamu akan dapat nanti math error. Okey. Kenapa math error? Sebab nilai maksimum sin ialah 1, nilai minimum bagi sinus ialah negatif 1. Nampaknya di sini 3/2 sudah 1.5, negatif 1.5. Dah bawah daripada negatif 1. Had dia setakat negatif 1 je. Oleh itu apa yang kita kata? Kita katakan nilai X tidak tertakrif. Maknanya di sini untuk sin X sama dengan 3/2, dia tidak ada nilai X. Nilai X hanya diperolehi daripada yang pertama ini tadi. Maka akhirnya kita dapat buat kesimpulan bahawa ini adalah penyelesaian bagi persamaan trigonometri ini. Macam mana boleh? Kalau dah faham tu, dah boleh jawab dah soalan SPM ni. Selalunya memang soalan macam ni ada keluar. Boleh kata setiap tahun keluar soalan berkenaan dengan persamaan trigonometri ni. Okey. Soalan contoh ke-7. Ni contoh akhir ni. Habis contoh ni ada masa sikit lagi. Sekejap lagi cikgu akan masukkan perbincangan sikit tentang pembuktian identiti ya. Ni soalan nombor 7 ni. Okey. Apa yang membezakan soalan nombor 7 ni dengan soalan yang tadi-tadi Dan kenapa cikgu letakkan nombor 7 ni last kali? Mesti dia susah kan? Kamu fikir macam itulah. Baik. Kenapa yang cikgu letakkan contoh soalan ini? Ini soalan aras dia agak tinggi sikit. Okey. Apa yang membezakan dengan soalan-soalan tadi? Yang membezakannya ialah kalau tadi kita berikan sudut itu dalam darjah. Kali ini dalam radian. Jadi bila sebut radian ni selalunya memeningkan sikit. Memeningkan sedikit lah. Okey, jadi kalau kamu jumpa macam ni kan, 0 hingga 2 pi. Kita tahu bahawa ini sudut dia dinyatakan dalam radian. Apa kaitan radian? Radian darjah. Sifirnya macam mana? 180 darjah, iaitu semi bulatan, dia sama dengan pi radian. 180 darjah bersamaan dengan pi radian. Okey. Baik, macam mana nak selesaikan? Baik. Caranya ialah macam biasa, kamu ambil kalkulator, tekan shift, tekan sin dan masukkan punca kuasa 3/2 tanpa masukkan negatif. Okey, kamu akan dapat alfa sama dengan 60 darjah. Okey. Kalau tidak pun, kamu gunakan segitiga khas ini. Gunakan sini maka kita dapat alfa ialah 60 darjah. Nampak tak? Sin 60 ialah punca 3/2. Nampak? Jadi sudutnya ialah 60 darjah. Okey. Tapi kan ini diberikan dalam darjah, kita sedang beroperasi dalam radian. Oleh itu kan kita tukar dulu ke dalam unit radian. Macam mana cikgu nak tukar radian ni? Caranya ialah darabkan dengan pi/180. Jadi kita potong-potong ni dapatlah pi/3 rad. So memang kena tukar pada radian ya, betul, kena tukar radian. Kenapa Sebab di sini kita beroperasi dengan radian. Cikgu nak tanya sikit, 2x tambah pi/6 ni, ini darjah ke radian? Radian. Macam mana kita tahu dia radian cikgu? Sebab ni pi/6, kalau darjah dia ada kuasa, ada simbol darjah tu kan. Ni tak ada. Lepas tu ada pi, ada mana kalau ada pi itu tu radian lah tu.
Tapi alasan paling utama sebab tak ada darjah ni. Kalau dia darjah dia akan sin X darjah. Macam itulah. Okey. Tapi yang tadi pun tak ada darjah juga Macam itulah, tengok pada pi ni, kita tengok dekat domain ni kita dah tahulah dia radian Okey. Jadi seterusnya sama konsep dia macam tadi kita bincangkan, iaitu kita tengok sin negatif. Sin negatif. Kalau sin negatif dia berada di mana Di sukuan yang ketiga. Kita tengok dulu lah ni. Bila dah main dengan radian ni, pening ni kan. Okey. Radian macam ni separuh bulatan ini adalah pi. Separuh bulatan pi. Maka satu bulatan ialah 2 pi. Okey. Pi, sini 2 pi Okey. Kalau ini tadi di sukuan yang ketiga, kita letaklah gambar raja ni, senang nak tengok kan. Okey, di sukuan yang ketiga, di sini paksi putarannya dan alfanya ialah pi per 3 kat sini. Kan? Okey, sudut putaran dia yang ni. Ni sudut theta ni. Dan kali ini sudut putaran dia bukan theta. Sudut putarannya ialah 2x tambah pi per 6. Jadi sudut putaran ini ialah separuh bulatan ini ialah pi. Pi ni separuh bulatan ialah pi. Kemudian pi ditambahkan dengan pi per 3. Itulah sebabnya dapat kat sini. Pi tambah pi per 3. Cikgu harapkan kamu faham apa yang dituliskan kat sini ni pening sikitlah kalau pi ni. Dah. Okey. Kemudian tu di sukuan yang ketiga. Kenapa kita pertimbangkan sukuan ketiga? Sebab sin negatif. Satu lagi kita pertimbangkan di sukuan yang keempat nanti Okey, di sukuan yang keempat di sebelah sinilah, iaitu satu bulatan iaitu 2 pi tolakkan dengan pi per 3. Itulah yang ditunjukkan ni. Ini adalah sukuan yang keempat. Ada pun gambar rajah ni. Ni sukuan keempat. Okey, jadi sudut putarannya ni yang kata theta tadi kan, sudut putaran kan. Tapi theta ni kali ini ialah 2x tambah pi per 6. Okey, dapat yang ni. Cikgu, saya nak tanya. Tanyalah tak apa. Ini kan ada 2x kan? Yalah, kemudian 2x ini kan, 2x ini bukankah dia menunjukkan dia dua putaran? Yes, betul. Ada 2x ni sebab x kat sini adalah 0 hingga 2 pi. Maka 2x di sini menunjukkan bahawa ada dua putaran. Okey, oleh itu kita kena pertimbangkan apa pula? Sukuan yang ke berapa? Sukuan yang ke-7 dan ke-8. Jadi kalau sukuan ke-7 yang ini, sukuan ke-8 yang ini. Nampak Okey, cikgu harap kamu fahamlah. Tak payahlah nak lukiskan lagi gambar rajah sini. Okey, nanti kalau kamu rasa ragu-ragu lepas kelas nanti kamu buat lagi sekali Cuba Jadi nak bagi tahu kata ini sukuan ke-7, ini sukuan ke-8. Okey, kemudian belum selesai lagi ni. Tambah pi per 6 ni bawalah ke kanan. Setiap satu ni tolakkan dengan pi per 6. Setiap satu ni tolaklah pi per 6. Kan? Dan akhir sekali nak dapatkan nilai x. 2 ni bawa ke kanan. Yes. Okey. Maka inilah jawapan dia. Boleh? Jadi kan kalau soalan melibatkan radian ni, selalunya dia akan rumit sedikit lah sebab kita tak berapa biasa lagi kan. Tajuk ni tajuk baru untuk kita tapi apabila kita dah selalu buat exercise dah cukup dah, tak ada masalah Sebab konsep dia nampak tak? Konsep dia berpusing-pusing kat situ je konsep dia kan. Tekan shift, tekan ni, sukuan ni positif, negatif, itu saja kan. Cuma ditukarkan daripada darjah kepada radian macam tu saja. Betul tak? Okey, habis dah
perbincangan kita tentang persamaan trigonometri. Itulah dia 7 contoh persamaan trigonometri yang cikgu nyatakan dalam pelbagai situasi. Jadi kan, cikgu tunjukkan 7 soalan ini, nampaknya ada 7 situasi yang berbeza yang kita bincangkan. Setiap contoh itu ada perbincangan-perbincangan yang baru kan, tentang situasi-situasinya. Tapi dengan 7 ini saja memang tak mencukupi. Garanti cikgu bagi garanti. Tak mencukupi lagi untuk kamu rasa kamu memang dah terror dah. Kamu mesti kena buat soalan-soalan lagi. Cikgu kalau buat, apa nak tanya tu, cikgu kalau buat dalam degree dulu, lepas tu jawapan tukar pada radian boleh tak? Bagus juga soalan macam ni cikgu rasa boleh lah, boleh. Dia tak salah pun degree dengan radian tu. Tapi dengan syaratnya akhir tu nanti mesti tulis dalam radian. Sebab dia nakkan apa pun? X itu adalah dari 0 hingga 2 pi. Jadi kalau kamu gunakan cara macam itu pun boleh. Kalau itu cara nak lebih mudah, tak apa salahnya. Cubalah buat macam tu. Okey. Baik. Ada nak tanya tak lagi tentang persamaan trigonometri? Kalau tak ada, adalah masa 10 minit ni, bolehlah cikgu selitkan sikit dengan pembuktian identiti trigonometri. Baik, next. Yang ini dah tamat dah perbincangan kita tentang yang utamanya tadi. Kita nak apa tadi? Kita nakkan perbincangan tentang persamaan trigo. Jadi bila dah sudah, cikgu dah standby dah. Kalau habis awal, cikgu nak bawa perbincangan tentang pembuktian ni. Sebab pembuktian ini, dia ini dipanggil, semua ni dipanggil identity trigonometry. Identity trigonometry ni banyak ya. Okey. Jadi kita nak buktikan. Dan soalan pembuktian identity trigonometry ini memang setiap tahun tu memang selalu keluar. Boleh katakan setiap tahun keluar lah. Okey. Selalunya dia akan digandingkan dengan soalan graf ya. Okey. Jadi dan trigonometri ni biasanya dia agak rumit, agak susah sikit. Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai langkah-langkah penyelesaian yang spesifik. Dia tak macam persamaan trigo tadi. Persamaan trigo tadi ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 kan. Tapi soalan pembuktian ni memang tak ada langkah tu. Dia punya level of thinking dia pun memang agak tinggi ya. Jadi kan, tapi macam mana pun taklah sampai kita tak boleh jawab. Kalau kita belajar dan kita buat latihan selalu, kita boleh jawab juga. Okey, baik, kita tengok contoh. Buktikan identity trigonometry berikut. Yang pertama, baik, bila kita sebutkan tentang pembuktian identiti ni, apa yang nak ditunjukkan? Dia beza dengan tadi. Dia beza dengan persamaan trigonometri tadi. Kalau persamaan trigonometri, maknanya akhirnya kita nak cari nilai A ke? Kalau dalam konteks ini nak cari nilai A, tentulah nilai X ke nilai theta ke? Okey, tapi dalam pembuktian identity trigonometri ini, okey, yang nak ditunjukkan ialah LHS ni, iaitu left hand side. Ungkapan yang sebelah kiri tu, kan? Okey, kita ambil ungkapan yang sebelah kiri ni, kita jalankan operasi matematik. Jalankan operasi matematik sampailah dapat kita terbitkan ungkapan yang sebelah kanan, RHS. LHS maksudnya left hand side, sebelah kiri, sampai kita dapat buktikan RHS. Maka bila sampai ke peringkat tu, maknanya kita telah pun menjawab soalan tu. Okey. Baik, contohnya di sini. Untuk sini kita ambil LHS, kita jalankan operasi matematik terhadap LHS ini. Dalam konteks ini, kita gantikan sin 2A dengan 1 tolak cos 2A. Kita dapat daripada mana ni? Kita dapat daripada identiti asas ni. Okey. Kemudian kita ringkaskan. Jadi sini sin kuasa 2
theta sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Okey, gantikan di sini. Ringkaskan. Akhirnya, nampak? Akhirnya kita berjaya menerbitkan RHS. Maka daripada sini, maka terbuktilah bahawa ini identiti trigonometri ini adalah satu identiti yang benar. Macam itulah. Maka terjawablah soalan tu. Nak bagi tahu tu je. Maknanya jalankan LHS, jalankan apa? Operasi matematik, gunakanlah segala rumus yang kita belajar tu sampai kita dapat terbitkan RHS. Maka tercapailah tujuan soalan tersebut. Okey, kita tengok soalan B pula. Kita ambil LHS dia. Sec A cosec A tolak tan A. Jalankan operasi matematik terhadap ungkapan sebelah kiri ini. Okey. Gantikan apa-apa semua. Sec A ni ialah 1 per cos A. Cos second A ialah 1 per sin A. Tangent A ialah sin per cos A. Okey, ringkaskan semua. Akhirnya sampai kita dapat yang sebelah kanan. Jadi cos per sin ialah cotangent A. Itu RHS terbukti. Macam tu. Baik. Cuma di sini kesukarannya ialah kita tak dapat nak kenal pasti step pertama tu nak buat apa. Step kedua nak buat apa. Step ketiga nak buat apa. Yang itu memanglah kesukaran yang kita hadapi dan kaedah yang kita ada ialah kaedah cuba jaya. Cuba jaya maksudnya kita try and error. Buat, tak jadi. Tolak tepi. Buat, tak jadi. Tolak tepi. Nampak tak? Benda ni memang akan berlaku macam tu. Kadang-kadang kita selesaikan sampai satu muka surat, ambil kertas kajang tu, kertas A4, sampai satu page, tak dapat jawapan dia. Kadang-kadang juga berlaku situasi yang macam itu. Okey. Tetapi, kalau kita dah cukup exercise kita dah mahir, kita tengok soalan tu, kita pun dah boleh jangkakan apa yang patut kita buat. Langkah apa yang kita patut buat macam tu. Dia tidak ada satu kaedah-kaedah khusus. Kalau cikgu buat cara macam ni, mungkin kamu buat cara macam tu. Mungkin kawan kamu buat cara macam ni. Kesemuanya tu, ketiga-tiganya, semua dapat menerbitkan RHS. Maka semua dapat jawapan ataupun semua dapat markah penuh. Macam tu. Okey, para pelajar sekalian, sampai di sini saja perjumpaan kita untuk kelas kali ini. Okey, masa pun dah sampai. Jadi cikgu nanti sana satu. Okey, jadi para pelajar sekalian, sampai di sini sajalah kesempatan kita untuk perjumpaan kita pada malam ini, kelas kita pada malam ini. Okey, dan kamu akan nanti bersama dengan guru-guru admis yang lain ya. Okey, untuk meneruskan perbincangan untuk tajuk-tajuk pilihan mengikut guru itulah. Okey. Jadi apa yang cikgu Luqman kata, cikgu tolong doakan kami dalam SPM tahun depan, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan anda semua beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi kepada yang hadir pada malam ini cikgu doakan anda semua supaya dipermudahkan urusan pembelajaran kamu semua, kamu diberikan kekuatan untuk belajar supaya kamu istiqomah. Yang itu yang cikgu nak. Cikgu doakan untuk kamu supaya kamu istiqomah, konsisten dalam usaha kamu. Cikgu simpati dengan kamu semua sebab apa? Kamu adalah batch yang betul-betul ber-PDPR. Kalau batch yang tahun lepas, lepas tu SPM 2020 kan, lepas tu PDPR tingkatan 5, tingkatan 4 tak PDPR. Tapi kamu adalah batch yang tingkatan 4 PDPR, tingkatan 5 PDPR. Maklumlah PDPR ini macam-macam lah, kita banyaklah perkara-perkara dari segi kekurangannya, halangan-halangan, kekangan-kekangan dia, semua orang dah faham lah yang tu. Jadi atas kepayahan kita
Mudah-mudahan peperiksaan nanti dipermudahkan, ya, betul tak? Jadi yang penting kamu bersabar, ya, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam belajar, bersabar dalam usahakan diri tu, bersungguh-sungguh tu bersabar, ya. Teruskan dengan istiqomah, konsisten belajar tu. Admaths ni betul dia mudah saja. Nak maju, nak cemerlang dalam Admaths ni mudah saja, iaitu salah satu daripadanya ialah konsisten. Dia jangan minggu depan nak exam, minggu ni baru nak tengok. Memang itu memang tak elok lah, result tu memang tak elok. Tapi kalau kamu konsisten, terus berterusan bersama dengan cikgu di sekolah, cikgu buat program, kamu mesti ikut program cikgu dengan bersungguh-sungguh, ya. Okey, kita cuba jadikan PDPR ini jangan jadikan dia halangan. Kalau kamu cakap, kenapa dapat result rendah ni? Sebab PDPR ego, jangan-jangan. Sebab bukan kita seorang yang PDPR. Satu dunia PDPR. Okey. Tapi apapun, mudah-mudahan kepayahan kita ni diberikan kemudahan. Allah Ta'ala kurniakan kita kemudahan, mudah untuk kita belajar, mudah kita belajar senang faham, kita jawab exam, kita diberikan ilham yang mudah untuk menjawab soalan tu, kan. Mudah-mudahan kesabaran kita menghadapi kepayahan ini menyebabkan kita mudah untuk menjawab soalan dengan baik. Dan akhirnya memberikan sesuatu kejayaan yang cemerlang buat diri kita. Okey, cikgu mengundur diri, cikgu mohon ribuan ampun dan maaf, dan mudah-mudahan kejayaan menjadi milik kamu semua. Itulah doa daripada cikgu semua. Okey, terima kasih. Cikgu minta maaf. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, Luqman. Okey. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama, Khairul. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama. Siapa tu? Terima kasih, Cikgu. Okey.